Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini teacher akan terangkan tentang bab 4 kereaktifan logam. Okey, kita masuk 4.1 melihat kepada unsur semula jadi dan unsur sebatian yang terdapat di dalam mineral kerak bumi. Okey, kita tahu pada bumi kita mempunyai lapisan kerak bumi yang terdiri daripada batuan-batuan. Okey, sebenarnya dalam batuan-batuan batu-batu ni kita mempunyai mineral. Mineral ni ada jenis-jenis mineral yang amat berguna kepada manusia. Okey, kalau kita tengok pada contoh di sini, kita ada emas, perak, berlian, platinum, kuprum, plumbum. So semua ni digunakan oleh manusia untuk pelbagai jenis objek dan kegunaan. So mineral tu kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu unsur semula jadi ataupun sebatian semula jadi. Okey, semula jadi tu bermaksud dia tercipta secara semula jadi. Okey. Apa bezanya unsur dan sebatian? Okey, unsur dan sebatian, ingat balik apa yang kamu pelajari semasa tingkatan 1. Unsur, sebatian, campuran. Okey, kalau kita ingat balik, unsur, untuk mengenal unsur, dia adalah terdiri ataupun wujud dalam keadaan bentuk yang tulen. Maksudnya bila tulen tu dia tidak bergabung dengan unsur lain. Okey. Dan tidak aktif. Okey, contoh yang diberi ialah emas, perak, berlian, platinum, kuprum, plumbum. Okey, emas dan perak dijumpai di dalam kerak bumi, okey, secara tulen. Dan emas itu terdiri daripada unsur emas sahaja. Manakala kalau sebatian pula, sebatian adalah gabungan beberapa jenis unsur. Okey. Unsur-unsur yang berbeza bergabung membentuk sebatian. Maka dia bukanlah tulen dan dia aktif. Okey. Sebatian yang kita akan pelajari ialah logam oksida, logam sulfida, karbonat dan silikat. Okey, ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam buku teks kamu. Okey, unsur emas, berlian dan perak. Okey, ingat balik unsur merupakan bentuk yang tulen dan terdiri daripada satu jenis unsur sahaja. Dia wujud, berlian itu wujud dalam kerak bumi dengan unsur berlian sahaja. Okey, manakala sebatian. Okey, sebatian adalah gabungan beberapa jenis unsur. Okey, contoh yang diberikan adalah bauksit, hematit, galena, kasiterit. Okey, nama ni berbeza dengan slide yang kedua tadi. Kerana nama ini adalah nama biasa. Nama biasa, seperti yang tersenarai ni, hematit, kasiterit, kuarza, bauksit, galena, pirit dan kalsit. Okey, tapi bila kita gabungkan dia punya nama saintifik terhasil daripada gabungan unsur. Okey. Tadi teacher ada sebut logam oksida. Logam oksida bermaksud ferrum adalah logam, oksida adalah nama sebatian. Kenapa dipanggil ferrum oksida? Kerana gabungan unsurnya merupakan
gabungan unsur ferrum dan juga oksigen. Oksigen kita tukar nama kepada oksida bila dia membentuk sebatian. Okey, stannum oksida. Okey, unsur dia adalah stannum dan oksigen. Silikon oksida, silikon dan oksigen. Aluminium oksida. Unsurnya aluminium dan oksigen. Plumbum sulfida. Unsurnya adalah plumbum dan sulfur. Ferrum sulfida, ferrum dan sulfur. Kalsium karbonat. Unsur dia kalsium, karbon dan juga oksigen. Okey, boleh dapat beza. Apa beza unsur? Apa beza sebatian? Dan sebatian merupakan gabungan unsur. Gabungan dua ataupun lebih unsur sebabkan nama saintifik dia, nama sebatian dia terdiri daripada unsur-unsur yang ada dalam sebatian tersebut. Okey, seterusnya bagaimana nak menunjukkan sebatian itu terdiri daripada unsur-unsur yang bergabung? Okey, kita akan melihat kepada sifat mineral. Okey, yang pertama adalah karbonat logam. Okey, karbonat logam ini apabila dia dipanaskan, dia akan terurai. Okey, sejenak kamu tulis dalam buku latihan masing-masing. Okey, apabila dia dipanaskan, dia akan terurai kepada oksida logam dan juga gas karbon dioksida terhasil. Gas ini menyebabkan menyebabkan air kapur menjadi keruh. Okey. Contoh persamaan ialah karbonat logam apabila dipanaskan, dia akan membentuk oksida logam dan juga karbon dioksida. Okey. Kalau teacher tunjukkan di sini, bermaksud teacher padam ni. Contoh yang pertama ialah kalsium karbonat. So, kalsium karbonat apabila dia dipanaskan, dia akan membentuk oksida logam. Kita tengok logam apa yang ada dalam kalsium karbonat tersebut. Okey, logam yang terdapat dalam kalsium karbonat adalah logam kalsium. So, oksida logam yang terhasil adalah kalsium oksida dan juga karbon dioksida, gas karbon dioksida dibebaskan. Okey. Yang kedua, contoh magnesium karbonat dipanaskan. Bila dia dipanaskan, dia akan menghasilkan logam dia sama, magnesium oksida dan juga gas karbon dioksida dibebaskan. Okey. Ini yang terdapat di dalam buku amali dan juga buku teks kamu. Okey. Tindak balas ni kita jalankan di dalam makmal. Apabila kita panaskan magnesium karbonat, bila kita panaskan, dia akan membebaskan gas karbon dioksida yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Fungsi air kapur di sini,
Fungsi air kapur di sini untuk mengesan karbon dioksida. Apabila semua gas karbon dioksida telah mengeruhkan air kapur, apa yang tinggal di dalam tabung uji ini adalah magnesium, okey, magnesium oksida. Maafkan tulisan teacher yang buruk ni. Okey. Yang kedua ialah tindak balas. Okey, kalsium karbonat ini merupakan logam karbonat dan dengan asid cair. Okey, bila kita gabungkan, kita campurkan dua bahan ini, akan berlakunya tindak balas. Tindak balas ini akan menyebabkan, bila nampak ni, gelembung-gelembung udara terhasil dalam air kapur, maksudnya gas karbon dioksida dibebaskan dan mengeruhkan air kapur. Air kapur asalnya warna, dia tidak berwarna, dia jernih dan dia menjadi keruh. Kita boleh tengok di sini bagaimana dalam video ni dia menunjukkan tindak balas kalsium karbonat. Okey, perbincangannya. Okey, namakan gas yang diuji. Gas yang diuji menggunakan air kapur. Okey, air kapur kita tahu dia menguji kehadiran gas karbon dioksida. Terangkan bagaimana ujian gas ini dijalankan. Okey, bagaimana ujian gas karbon dioksida dijalankan? Okey, kamu jawab dalam bentuk ayat. Ayat di mana apabila kalsium karbonat dipanaskan dan dialirkan ke dalam air kapur, gas-gas yang terhasil daripada tindak balas akan mengeruhkan air kapur. Nombor 3. Nyatakan gas yang terbebas semasa kalsium karbonat dipanaskan dan juga bertindak balas dengan asid hidroklorik. Tak ada gas lain yang teacher sebut di sini. Tetap gas karbon dioksida. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.